topik berkaitan dengan fahami terma 3+1 bulan dalam perjanjian jual beli. Okay. So topik ini saya ada kongsikan dalam muka surat 106 dan 107. 106 dan 107 buku saya. Jadi tuan-tuan dan puan yang dah ada pun naskah buku saya ini boleh buka ke halaman 106, 107 buku tersebut untuk kita bincangkan berkaitan dengan topik fahami terma 3+1 bulan dalam perjanjian jual beli. Okey, jadi siapa yang belum ada lagi buku saya, belum terlambat, masih ada lagi stok. Siapa-siapa yang belum dapatkan buku ni boleh order melalui https://hartanahdananda.com/nakbuku hartanahdananda.com/nakbuku. Okey, so siapa yang belum dapatkan buku saya boleh order melalui link tersebut. Okey, tuan-tuan dan puan, berkaitan dengan terma 3+1 bulan dalam perjanjian jual beli. Okey, so tuan-tuan dan puan, biasanya bila kita nak beli rumah ni, terutamanya pembeli-pembeli yang beli di pasaran subsale ataupun pasaran second hand, pasaran sekunder, tuan-tuan dan puan biasa akan nampak klausa berkaitan dengan terma 3+1 bulan di dalam perjanjian jual beli. Okey, sebelum tuan-tuan dan puan sign ataupun menandatangani perjanjian jual beli tersebut, biasanya tuan-tuan dan puan kalau katalah beli dengan ejen hartanah, tuan-tuan dan puan juga akan menandatangani satu lagi dokumen yang dipanggil sebagai booking form. Sama ada booking form tu istilahnya agreement to purchase, ATP, offer to purchase, OTP, ataupun LOP, letter of purchase, semua tu adalah booking form. Terma yang ada dinyatakan dalam booking form tersebut juga ada menyatakan berkaitan dengan terma 3+1 bulan. Okay, so pagi ni saya terpanggil untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan apa yang dimaksudkan dengan terma 3+1 bulan tersebut. Okay, jadi siapa-siapa yang nak beli rumah, siapa-siapa yang masih lagi dalam orang kata apa, dilema apa yang dimaksudkan dengan terma 3+1 bulan ni, jadi eloklah kalau tuan-tuan dan puan mendengar dengan teliti dan cuba fahamkan apa yang saya nak sampaikan pada tuan-tuan dan puan yang berkaitan dengan klausa tersebut. Okey, dalam perjanjian jual beli dan juga dalam OTP, dalam booking form yang tuan-tuan dan puan nampak terma 3+1 bulan ni, sebenarnya 3+1 bulan ni adalah terma standard. Terma standard yang terpakai oleh mana-mana penjual yang ingin menjual hartanah ataupun rumah mereka kepada bakal-bakal pembeli. Okey, so yang dimaksudkan dengan 3+1 bulan inilah yang dipanggil sebagai istilahnya completion date. Completion date ataupun tempoh bayaran baki harga jualan perlu dibayar sepenuhnya kepada penjual. Okey, tempoh 3+1 bulan ni adalah tempoh di mana pembeli wajib ataupun pembeli mesti melunaskan baki harga jualan sebanyak 90% kepada penjual dalam tempoh tersebut. Okey, 3+1 bulan ni adalah tempoh yang mana pembeli, saya ulang lagi sekali, pembeli perlu melunaskan baki 90% harga belian kepada penjual dalam terma yang dinyatakan di dalam perjanjian jual beli tersebut ataupun di dalam booking form tersebut. Okey, kalau kita beli hartanah di pasaran subsale melalui ejen hartanah, macam saya beritahu juga tadi, kita akan menandatangani seawal transaksi jualan tersebut satu dokumen yang dipanggil sebagai booking form. Okey, so ketika kita menandatangani booking form tersebut, kita dimestikan membayar apa yang dipanggil sebagai earnest deposit ataupun wang pendahuluan, wang cengkeram kepada syarikat agensi hartanah yang mana kita berurusan tadi. Okey, dan earnest deposit tersebut adalah dikira sebagai sebahagian daripada harga jualan. Sebahagian daripada harga jualan rumah tersebut ataupun hartanah tersebut, yang mana harga jualan tersebut adalah bayaran yang kita perlu bayar kepada penjual. Okey, so fahamkan begini, kita bayar earnest deposit ketika mana kita sign booking form. Okey, kita sign booking form dengan ejen, kita bayar dulu earnest deposit. Biasanya jumlah earnest deposit tu adalah 3% daripada harga jual beli. Okey, sebagai contoh lagi, kita gunakan katalah harga jual belinya RM100,000. Jadi kita bayar earnest deposit 3% adalah RM3,000 dan kita bayar RM3,000 tersebut bukan kepada penjual tetapi kita bayar kepada agensi hartanah. Agensi hartanah yang mana agensi hartanah tersebut mewakili pihak penjual.
Okey, ketika mana kita dah sign booking form tersebut, kita diberikan masa biasanya dalam tempoh 14 hari bekerja ataupun 21 hari untuk menandatangani pula perjanjian jual beli, seterusnya membayar baki deposit. Okey, tadi kita dah bayar earnest deposit 3%, baki deposit adalah 7% daripada harga jual beli. So kalau ikut contoh tadi, 3% adalah 3,000, baki deposit adalah 7,000. Jadi total deposit yang kita akan bayar kepada penjual sama ada yang earnest deposit tadi kepada agensi hartanah yang kita dah bayar awal-awal tadi, dan 7% baki deposit itu kepada peguam. Kepada peguam sebagai pemegang amanah ataupun stakeholder yang memihak kepada penjual. Jadi total deposit yang kita dah bayar adalah 10%, 3 campur 7. Total depositnya adalah 10%. Okay, so maknanya berdasarkan contoh 100,000, 10% deposit adalah 10,000. Okay, so 10,000 kita dah bayar melalui earnest deposit dan juga balance deposit tadi. Jadi ada baki lagi 90%, iaitu 90,000. Jadi 90,000 ni lah yang kita perlu lunaskan, yang kita perlu bayar dalam tempoh 3 campur 1 bulan tu. Dalam tempoh completion date tersebut. Okay, dalam buku saya ni saya dah terangkan bayaran baki harga beli perlu dijelaskan oleh pembeli kepada penjual dalam tempoh 3 bulan daripada tarikh perjanjian jual beli ataupun daripada tarikh konsen ataupun kebenaran pindah milik diperolehi daripada pejabat tanah. Okey, jadi tuan-tuan puan-puan, yang tuan-tuan puan-puan perlu fahamkan kat sini, okey, yang saya nyatakan terma 3 campur 1 bulan ni yang saya kata tadi adalah terma standard yang terpakai di dalam mana-mana transaksi jual beli secara subsale. Terma tersebut adalah terma standard yang terpakai. Tuan-tuan puan-puan perlu fahamkan bermulanya tarikh pengiraan 3 campur 1 bulan tersebut adalah berdasarkan kepada status hartanah tersebut. Sama ada hartanah tersebut adalah freehold ataupun hartanah tersebut adalah leasehold yang mempunyai sekatan kepentingan. Kalau hartanah tersebut adalah jenis freehold yang tidak ada sekatan kepentingan, yang tidak memerlukan kebenaran pindah milik ataupun consent to transfer daripada pejabat tanah, maka tempoh 3 bulan tersebut akan bermula daripada tarikh perjanjian jual beli ditandatangani. Itu untuk properti yang freehold tidak ada sekatan kepentingan. Okey, bagaimana pula bezanya untuk properti yang ada sekatan kepentingan yang memerlukan tuan-tuan puan mendapatkan kebenaran pindah milik ataupun consent to transfer daripada pejabat tanah. Okey, yang memerlukan consent to transfer daripada pejabat tanah ni, tempoh 3 bulan tersebut akan bermula daripada tarikh konsen ataupun kebenaran diperolehi daripada pejabat tanah. Okey, fahamkan perbezaannya kat situ. Penting untuk tuan-tuan puan faham perkara ni sebab tempoh tu memang jauh berbeza. Kalau yang freehold kita kira 3 bulan tu bermula daripada tarikh perjanjian jual beli ditandatangani. Kalau yang ada sekatan kepentingan untuk properti yang leasehold tadi yang memerlukan consent to transfer tadi, dia tidak bermula daripada tarikh kita tanda tangan perjanjian jual beli, tapi kita kira daripada tarikh consent diperolehi daripada pejabat tanah. Okey, so kat sini kat mana sebenarnya beza yang paling jelas kat situ sebab kita nak dapatkan konsen daripada pejabat tanah, kita perlu menandatangani perjanjian jual beli dan perjanjian jual beli tersebut perlu dimatikan stamp. Lampiran SPA yang dah dimatikan stamp tadi perlu dilampirkan bersama ketika kita membuat permohonan untuk mendapatkan kebenaran ataupun konsen daripada pejabat tanah. Okay. Jadi bila kita nak submit application untuk consent ke pejabat tanah tersebut, kita kena lampirkan perjanjian yang telah dimatikan stamp. Okey, kalau sekiranya tempoh 3 bulan untuk kes yang melibatkan konsen jual beli ni dikira daripada tarikh perjanjian jual beli itu dimatikan stamp ataupun ditandatangani, maka ia tidak adil lah bagi pihak pembeli. Sebab apa? Pembeli tempoh untuk mendapatkan kebenaran pindah milik tersebut pun ambil masa lebih kurang dalam tempoh 1 ke 1,5 bulan. Okey, untuk dapatkan konsen pindah milik, konsen ni kita perlu kita perlu dapatkan daripada pejabat tanah, dan proses untuk dapatkan konsen ni makan masa lebih kurang 1 bulan ke 1,5 bulan daripada tarikh kita submit permohonan tersebut ke pejabat tanah. Okey, cuba bayangkan kalau katalah
tempoh 3 bulan tersebut untuk kes-kes yang melibatkan konsen ni, melibatkan kebenaran pindah milik ni, kita kira daripada tarikh perjanjian jual beli itu ditandatangani, maka tidak adil lah bagi pihak pembeli sebab konsennya belum dapat lagi tapi tempoh tu dah bermula. Sebab tu kita akan letakkan syarat untuk tempoh 3 bulan tu bermula bagi hartanah yang ada sekatan kepentingan, yang ada konsen perlu dipohon. Kita akan kira tarikh tersebut bermula daripada tarikh surat kebenaran pindah milik itu diperolehi daripada pejabat tanah. Jadi itu yang tuan-tuan dan puan perlu fahamkan. Beza antara dua, freehold dan juga leasehold, yang mana property ada sekatan kepentingan dikira daripada tarikh konsen ataupun kebenaran pindah milik diperolehi daripada pejabat tanah. Yang 3 bulan yang pertama tu jelaslah. 3 bulan yang pertama tu adalah tempoh yang mana kita perlu membuat bayaran kepada pihak penjual tanpa dikenakan apa-apa faedah lewat bayar ataupun late payment interest. Yang campur 1 bulan. Yang campur 1 bulan ni sebenarnya adalah yang mana penjual berhak untuk mengenakan late payment interest ataupun faedah lewat bayar kepada pembeli di atas kelewatan pembeli membayar baki harga jualan 90% tadi kepada penjual. Tuan-tuan puan, biasanya dalam perjanjian jual beli, mungkin ada yang tak pernah tengok perjanjian jual beli, tak tahu terma perjanjian jual beli tu macam mana. Mungkin ada yang dah biasa tengok tapi tak faham macam mana pengiraan tu dibuat. Jadi pagi ni saya nak tekankan kepada tuan-tuan puan, yang 3 bulan pertama tadi tu free of interest, maknanya tak ada faedah lewat bayar dikenakan ke atas pembeli sekiranya pembeli lewat membayar baki 90% tadi. Yang campur 1 bulan, maknanya masuk bulan yang keempat. Masuk bulan yang keempat tu biasanya terma di dalam perjanjian jual beli itu memberikan kuasa ataupun memberikan hak kepada penjual untuk mengenakan faedah lewat bayar kepada pembeli sekiranya pembeli lewat melunaskan bayaran 90% baki harga jualan tu dalam tempoh 3 bulan yang pertama tadi. Maknanya masuk bulan yang keempat, penjual berhak untuk mengenakan faedah lewat bayar ke atas pembeli di atas kelewatan pembeli membayar baki 90% harga jualan. Dan bagaimana sebenarnya faedah kelewatan tersebut dikira? Faedah kelewatan tersebut ni dikira berdasarkan klausa standard. Ini pun across the board, mana-mana perjanjian jual beli, mana-mana booking form yang tuan-tuan dan puan tanda tangani dengan ejen hartanah dan perjanjian yang tuan-tuan dan puan tanda tangani dengan peguam, memang ada nyatakan tentang faedah lewat bayar sebanyak 8% dikenakan terhadap baki yang belum berbayar oleh pembeli kepada penjual. So 8% ni memang standard clause, memang standard terms yang diguna pakai. Dan bagaimana pengiraan tersebut dibuat? Berdasarkan kepada baki harga jualan yang belum dibayar kepada penjual. Benda ni teknikal sikit. Tuan-tuan puan, kalau ada kalkulator, kalau ada pen dan kertas, boleh masukkan apa yang saya cuba terangkan kepada tuan-tuan puan di dalam penerangan saya ni. So yang mustahaknya tuan-tuan puan faham beginilah. Kita nak elakkan daripada kena faedah lewat bayar yang 8% tadi. Sepatutnya kita sebagai pembeli perlu pastikan yang bayaran baki harga jualan kita kepada penjual tu dibuat dalam tempoh 3 bulan yang pertama. Jangan sampai dia touch masuk bulan yang keempat. 3 bulan yang pertama tu dah selesai. Sama ada 3 bulan pertama tu dikira daripada tarikh SMP untuk property yang freehold ataupun daripada tarikh consent to transfer untuk property yang leasehold ada sekatan kepentingan. Tuan-tuan perempuan perlu pastikan kita sebagai pembeli bayar baki harga 90% tadi tu kepada penjual dalam tempoh 3 bulan yang pertama ni. Dah masuk bulan yang keempat, minta maaf banyak-banyak, ketika tu sebenarnya tempoh dipanggil extended completion date ataupun tempoh lanjutan bayaran dibuat kepada penjual. Bila masuk je extended completion date tadi, maka penjual berhak untuk mengenakan faedah lewat bayar kepada pembeli. Jadi kalau boleh kita nak elakkan daripada kita terkena faedah lewat bayar tersebut, kita cuba selesaikan bayaran 90% baki harga jual tersebut dalam tempoh 3 bulan yang pertama. So macam mana cara kiranya? Cara kiranya saya dinyatakan dalam page 107. Dalam buku 107 buku saya ni, kalau tuan-tuan puan nampak dekat bahagian tengah-tengah tu yang saya boldkan tu.
Okey, so itu sebenarnya cara pengiraan untuk faedah lewat bayar. Okey, katalah tadi pembeli membeli rumah yang berharga RM100,000. Okey, RM100,000 yang mana 10% dah dibayar, RM10,000 dah dibayar ketika booking, 3% yang baki 7% tu ketika nak sign perjanjian jual beli ataupun SPA. So dah tolak 10% deposit, tinggal lagi baki 90% yang belum dibayar kepada penjual. Okay, dan 90% ni biasanya kita akan buat pinjaman ataupun pembiayaan perumahan daripada bank, dan kita menunggu bank untuk disburse ataupun release duit tersebut kepada peguam yang mewakili pihak penjual. Okay, katalah proses jual beli ni, ketika berlangsungnya proses jual beli ni ada berlaku kelewatan. Okay, kelewatan ni berpunca daripada kita sebagai pembeli. Kenapa berpunca daripada kita sebagai pembeli? Kerana kita gagal untuk menandatangani dokumen perjanjian pinjaman ataupun perjanjian pembiayaan dengan pihak bank dalam tempoh yang ditetapkan. Contoh katalah sekarang ni tuan-tuan perempuan tengah beraya, tempoh banker dah siapkan letter of offer, surat tawaran pinjaman tu seawal bulan 4 lagi lah, katalah minggu terakhir bulan 4 tu, 28 hari bulan 4 tu dah siap dah letter offer tu, tapi tuan-tuan perempuan delay nak sign perjanjian ataupun letter offer dengan pihak bank tu, tuan-tuan perempuan delay, tak sempat nak sign, dah raya, raya pula tu seminggu cuti, ada yang sambung pula cuti sampai minggu depan kan, 2 minggu pula tu cuti raya sakan, mentang-mentang 2 tahun tak beraya, raya sakan 2 minggu, tak geti-geti nak cepatkan nak sign letter offer tu, delay sampailah minggu 15 hari bulan tu baru masuk kerja balik, baru balik ke Kuala Lumpur, baru nak sign letter offer dengan bank, sedangkan surat tawaran tu dah dikeluarkan seawal 28 hari bulan April. Jadi kelewatan tu berpunca daripada anda sebagai pembeli, anda sendiri yang lewat nak sign dokumen letter offer dengan pihak bank, dan bila letter offer lewat ditandatangani, maka peguam yang menyediakan dokumen loan agreement ataupun perjanjian pembiayaan lewat juga menyediakan perjanjian pembiayaan tersebut ataupun loan agreement tersebut, disebabkan anda terlewat sign letter offer dengan pihak bank. Okay, kena faham peguam nak menyediakan loan agreement, dia kena tunggu letter offer tu dah ditantangani baru dia boleh prepare perjanjian pinjaman ataupun pembiayaan dengan pihak bank. Loan agreement tu tak boleh prepare in advance, selagi mana tuan perempuan tak sign letter offer, selagi tu lawyer tak boleh prepare lagi loan agreement. Jadi bila kita lewat sign letter offer tersebut, maka peguam pun lewatlah menyediakan loan agreement. Okay, bila dah sediakan loan agreement, katalah loan agreement dah prepare seawal tadi 15 hari bulan sign letter offer, katalah seawal 20 hari bulan, 20 hari bulan baru loan agreement tu siap di prepare oleh peguam, barulah peguam call kita untuk kita set appointment nak sign pula loan agreement dengan peguam. So nak set appointment dengan kita pun susahlah, saya kerja sekarang ni kan, lambatlah nak pergi ke sana apa semua, boleh tak kalau misalnya kata kita arrangekan minggu depan, katalah 26 hari bulan baru nak sign loan agreement. Senang cerita 28 hari bulan lah, genapkan sebulan, 28 April keluar letter offer, 28 hari bulan Mei baru kita nak sign loan agreement dengan pihak lawyer. Dah 1 bulan dah buang masa kat situ tuan-tuan perempuan. Bila berlaku kelewatan yang disengajakan oleh pihak pembeli, maka tempoh orang kata biasanya lah untuk kita pastikan yang nak release duit loan tu dalam tempoh 90 hari tu agak-agak mustahil lah. Agak-agak mustahil. Sebab apa? Sebab kita dah terlewat nak sign loan agreement, nak sign letter offer tu, kita dah terlewat, kita dah ambil masa lebih kurang sebulan kat situ, dah terbazir masa lebih kurang sebulan disebabkan kelewatan kita menandatangani loan agreement dan juga letter offer dengan pihak bank. Okay, so bila berlaku kelewatan di situ, maka perlanjutan masa yang tambah 1 bulan tadi tu definitely biasanya memang akan berlaku. Memang akan berlaku. Okay, kalau kelewatan berpunca daripada kita sebagai pembeli, maka tempoh lanjutan ataupun extended completion date tersebut memang penjual berhak untuk mengenakan faedah lewat bayar ataupun late payment interest kepada kita sebagai pembeli. Okay, berbeza situasinya sekiranya kita dah buat semua urusan tu cepat.
Kita dah buat semua urusan cepat, kita sign letter offer dengan pihak banker pun cepat, sign loan agreement dengan lawyer pun cepat, semua benda yang dia minta, dokumen-dokumen yang dia minta tu kita dah furnish, kita dah forwardkan kepada lawyer, untuk lawyer prepare dokumen dan sebagainya, loan agreement dan sebagainya, semua tu kita dah buat on time. Tapi kelewatan tu berpunca daripada pihak penjual. Berlaku juga kes-kes situasi di mana penjual yang terlewat. Okey, kat mana sebenarnya penjual tu terlewat? Contoh, katalah dalam urusan rilis baki harga jualan ataupun loan daripada pihak bank kita sebagai pembeli ni tadi, bank kita dah riliskan, dah disburse dah duit tersebut on time. Kelewatan tu berpunca daripada bank pihak penjual. Contoh, katalah first disbursement kita bank kita release duit untuk bayar bayaran tebus hutang ataupun redemption sum. Bayaran tebus hutang dibayar kepada bank penjual. Bank penjual dah terima dah. Duit dia dah terima. Sepatutnya bank penjual kena tandatangani satu dokumen yang dipanggil dokumen pelepasan gadaian ataupun discharge of charge. Pelepasan gadaian ni bank penjual yang lambat. Dia dah terima dah duit tu. Dah terima duit tu, lepas tu raya pula. Raya cuti panjang. Kan, cuti panjang seminggu katalah bank tutup. Kan so tak buat urusan untuk pelepasan gadaian ni, bank tak buat on the spot dan benda tu ambil masa lebih kurang dalam seminggu ataupun lebih daripada seminggu, dan kelewatan tu berpunca daripada pihak bank penjual. Okay, even though bank penjual yang lambat, kita takrifkan kelewatan tu berpunca daripada penjual tu sendiri, sebab bank penjual adalah bank dia. Kalau kelewatan tu berpunca daripada pihak bank penjual ataupun daripada pihak penjual tu sendiri, maka kelewatan tersebut bukan berpunca daripada pihak pembeli, dan faedah lewat wayar tak wajar, tak boleh dikenakan ke atas pembeli disebabkan kelewatan tu berpunca daripada penjual sendiri. Kena fahamkan dia punya terminologinya kat situ. Kalau sekiranya kelewatan berpunca daripada pihak penjual, maka kelewatan tersebut tak boleh dipertanggungjawabkan ataupun faedah lewat bayar tak boleh dikenakan ke atas pembeli disebabkan semua urusan dah dipercepatkan oleh pihak pembeli, bank penjual yang lewat. Nak sign dokumen pelepasan gadaian tu bank penjual yang lambat. So maknanya itu adalah tanggungjawab, kelewatan tu adalah berpunca daripada penjual sendiri. Okay, jadi kena fahamkan perbezaannya tu macam mana. Alright, so contohnya jika pembeli terlewat 20 hari daripada tarikh akhir dalam tempoh 3 bulan pertama tadi untuk menyelesaikan baki harga jual RM100,000 kepada penjual, cara pengiraan faedah lewat adalah seperti berikut. Okay, so tuan-tuan puan tengok dalam table yang saya dah berikan dalam page 107 buku saya ni, baki harga jual kali 8%. Baki harga jual katalah tadi ada RM90,000. Saya buat contoh ni RM100,000. Okay, so senang cerita macam ni lah. Kita kira ikut berdasarkan contoh yang saya bagi dalam buku saya ni. RM100,000 yang masih belum berbayar kepada penjual. So baki harga jual kali 8% kali jumlah hari lewat. Berapa hari kelewatan tu? Kalau katalah tadi 20 hari lewat, jumlah hari tu kita kena kalikan dengan 20 hari lah. Bahagi dengan 365 hari. 365 hari ni adalah jumlah hari dalam setahun. Sebab dikira per annum. Jadi 365 hari sama dapatlah pengiraan untuk faedah lewat yang perlu dibayar. Okey, katalah contoh tadi baki harga jual yang belum berbayar adalah RM100,000 kali 8%. Kali 8% iaitu faedah yang dikenakan ke atas pembeli. 8% tadi tu adalah faedah yang dikenakan ke atas pembeli yang mana termaktub di dalam perjanjian jual beli ataupun dalam booking form tu tadi. Okey, kali jumlah hari yang lewat adalah 20 hari, bahagikan dengan 365 hari dalam setahun, dapatlah jumlahnya RM438.35. Jadi itulah pengiraannya. Okey, boleh tengok dalam page 107 buku saya. Okey, so ini contoh pengiraan untuk faedah lewat bayar. Jadi pembeli perlu menyelesaikan jumlah sebanyak RM438.35 kepada penjual sebelum penjual boleh menyerahkan kunci rumah ataupun vacant possession, milikan kosong rumah tersebut kepada pembeli. Okey, memang ada termaktub di dalam perjanjian jual beli selagi mana bayaran baki harga jual tak dibayar sepenuhnya kepada penjual, penjual berhak untuk mengenakan faedah lewat bayar kepada kita kalau tempoh masa 3 bulan tu dah lapse, masuk bulan yang keempat, dan selagi mana bayaran faedah lewat bayar ni tak dibayar oleh pembeli kepada penjual, selagi itulah penjual berhak untuk hold
Ni pun penting, mustahak untuk tuan puan fahamkan. Selagi mana bayaran faedah lewat bayar ni tak bayar kepada penjual, penjual berhak untuk pegang kunci rumah tu, tak diserahkan kepada pembeli. Kerana dalam perjanjian jual beli tu memang ada termaktub vacant possession ataupun milikan kosong kunci rumah perlu diserahkan oleh penjual kepada pembeli setelah keseluruhan bayaran baki harga jual dibayar sepenuhnya oleh pembeli kepada penjual, termasuklah dengan faedah lewat bayar yang dikenakan ke atas pembeli disebabkan kelewatan pembeli tadi. Jadi ini kena fahamkan betul-betul, jangan salah tanggapan. Bukan owner ataupun penjual sengaja nak melewatkan, melengahkan nak menyerahkan kunci rumah, nak menyerahkan milikan kosong ataupun vacant possession kepada anda sebagai pembeli kerana anda tak comply dengan terma perjanjian jual beli tersebut. Anda tak bayar lagi faedah lewat bayar tersebut kepada penjual. Jadi ini yang tuan-tuan puan perlu fahamkan. Dah bayar habis baru boleh terima kunci rumah daripada owner, daripada penjual. Okey, so itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.